Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Hai. Hello Lina. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijaha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu ya Allah, wa ma'rifatak, dan benar-benar mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata, tak ada daya upaya untuk lari daripada maksiat, dan tak ada kekuatan untuk kita berbuat taat, illa billah, melainkan dengan kehendak, pertolongan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, Engkau berkatilah keberadaannya kami dalam bulannya Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, Kau berkatilah keberadaannya kami pula pada bulannya Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Kau sampaikan diri kami, roh kami, sir kami, akal kami, minda kami, zahir dan batin kami kelak ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pertamanya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua saya bagi salam. Apa khabar anda pada pagi ini? Saya yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri, Alhamdulillah, masih lagi sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya suka mendengar update tuan-tuan setiap pagi sebagai tanda syukur kita. Kerana hari ini kita akan membaca satu nasihat berkenaan bahaya mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bukan biasa-biasa tuan-tuan, bahaya. Ingkar nikmat, kufur nikmat merupakan satu perkara yang begitu bahaya di sisi agama. Kerana apa? Kita akan bahas sebentar nanti apakah bahaya yang akan timbul, apakah kesan yang akan timbul daripada kufur kepada nikmat dan juga bersahabat dengan orang yang jahil. Cuma sebelum daripada itu, seperti biasa, update dahulu kesihatan tuan-tuan. Dan saya nak tahu juga apa khabar batin anda pada pagi ini. Jawab di ruangan komen agar tuan-tuan jelas apa yang batin aku nak. Sebab apa tuan-tuan? Hidup kita ni kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang kita dah ada betul-betul on track. Apa yang hati kita nak mencari redha Allah, dah betul on track. Tiba-tiba datang ujian. Jangan lupa, hidup kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang pasti akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana asal kita berada di on track, datang ujian, tiba-tiba singgah sekejap dekat R&R, masuk pula dekat junction Ipoh dan sebagainya. Asal nak pergi ke Changlon tu, Kedah tu dan sebagainya. Jadi begitu juga kehidupan. Sebab tu setiap pagi tuan-tuan kena sentiasa update. Ya Allah, batin aku sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba fokus. Ya Allah, batin aku sihat. Itu tanda kita baik sangka. Sihat tu macam mana? Selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya antara value yang tuan-tuan nak capai untuk hati tuan-tuan, tulis di ruangan komen, ya Allah, berilah aku kefahaman agar aku sentiasa redha kepadamu. Allahu Akbar. Redha. Dan redha di atas apa yang berlaku pada kehidupan kita,
redha di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan hari itu kita ada baca kitab. Baguslah. Timbul satu perkataan, pasrah dengan redha. Dia pasrah ni, dia tak buat apa-apa tindakan pun dia panggil pasrah. Tapi redha ni, dia redha di atas apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tapi dia buat tindakan, dia lakukan perubahan. Sebab tu kena beda pasrah dengan redha. Jadi saya suka kalau kalian mengupdate setiap pagi, alhamdulillah Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan mendengar pula satu nasihat. Seperti biasa, kita membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam bicara nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita nak masuk kepada tajuk bahaya mengingkari nikmat, saya nak baca dulu satu nasihat. Yang dikatakan al-muqirru bit-taqsir abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsir alamatul qabul. Artinya apa? Orang yang mengakui kelemahan. Kelemahan diri dia akui, aku ni bodoh, aku ni tak pandai. Tapi ingat, waktu sama mengakui itu dengan tindakan yang dia buat bagus. Jangan mengaku bodoh tapi tak belajar. Yang tu lain. Yang ni apa dia? Orang yang mengakui kelemahan diri. Mengaku kelemahan diri. Betul kata betul, salah kata salah. Akan terpuji selamanya, insya-Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara terpuji selamanya. Dah, tak rugi tuan-tuan kita mengetahui, kita menyebut apa tu kelemahan diri. Dah, benda tu kalau ada, kita kata ada. Tak ada, kita kata tak ada. Jangan benda tak ada, kita sebut sebagai ada. Sedangkan itu satu kepura-puraan yang boleh merosakkan diri dan kehidupan. Dah, dan tak rugi pun kalau kita kata tak pandai. Kata tak pandai. Tak reti, kata tak reti. Tak tahu, kata tak tahu, tak rugi pun. Dah, lebih lagi tuan-tuan yang belajar, tak kiralah ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, ilmu bisnes ke dan sebagainya, tak tahu, kata tak tahu. Dah, biar jadi diri kita ni ibarat sponge yang kosong, yang tak penuh dengan air. Kalau sponge dah penuh dengan air, dah, tuan-tuan pergi cari guru tu tuang air sekalipun, tuan-tuan, sponge tu tak meresap dah. Sebab apa? Dah penuh dengan air. Dan pengakuan adanya kekurangan itu satu tanda diterima amalnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiknya Allah Ta'ala tuan-tuan. Tanda-tanda, tulis. Tanda-tanda orang yang diterima amalnya. Apa dia? Bila mana dia betul-betul mengaku. Dia buat pengakuan kelemahan diri. Yang tak tahu, dia kata tak tahu. Orang yang sebegini, tuan-tuan, itu tanda-tanda amalnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu tanda-tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Supaya apa? Supaya kita nak pastikan hidup kita ni sentiasa berada dalam keadaan kebenaran. Biar benar tuan-tuan. Dan kembali kepada niat hati kita. Apa yang kita nak capai dalam kehidupan? Apa yang kita nak capai? Adakah semata-mata kebanggaan, kepujian daripada manusia, ataupun semata-mata tuan-tuan ingin kita nak mencari sokongan dan sebagainya, tetapi pada waktu yang sama kita tak mengakui pun kelemahan diri. Jadi kalau tuan-tuan nak terus berjalan pada kehidupan, tak kiralah apa yang tuan-tuan laksanakan, apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan sedang bekerja, berniaga dan sebagainya, buat bisnes dan sebagainya, bekerja di bidang kerajaan, hidup kita ni mudah. Apa yang tak tahu kata tak tahu. Jangan yang tak tahu kata tahu. Akan mengakibatkan amalan yang kita buat itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat berkenaan bahaya mengingkari nikmat dan bersahabat dengan orang yang jahil. Jaga. Apa kaitan dengan nasihat tadi? Kaitannya ialah kalau kita ni jahil, mengaku jahil. Kalau kita ni tak pandai, mengaku tak pandai. Sekurang-kurangnya mengaku kelemahan diri. Jadi, adakah anda telah bersedia untuk kita mendengar nasihat yang seterusnya? Supaya saya nak pastikan anda berada pada mood alfa untuk menerima ilmu input yang begitu banyak pada pagi ini.
dalam hashtag santapan rohani, untuk saya pastikan seharian kalian pada hari ini, diri saya dan diri kalian ada benda baik, ada kemajuan yang dapat kita bangunkan walaupun sedikit. Dan ingat tuan-tuan, tulis kejap dekat ruangan komen, tuan-tuan takkan dapat mempertingkatkan hidup hari ni dan bila mana ilmu tak bertambah. Tulis, saya lah takkan dapat mempertingkatkan kualiti hidup aku hari ni, cara life aku pada hari ni, cara pemikiran aku pada hari ni, cara tauhid aku pada hari ni, cara keadaan hidup aku pada hari ni, melainkan tuan-tuan kalau ada ilmu. Betul ke betul? Yang berada di IG Farhan Billion, amin. Dah? Betul kan? Buktinya semalam. Semalam. Tengok hidup kita semalam. Sama tak dengan yang sebelumnya? Semalam hari Selasa, sama tak dengan hari Isnin? Sama. Kalau sama, dah, apa yang kurang? Ilmu. Tengok pula semalam. Semalam sempat masuk hashtag santapan rohani. Ada benda baru yang kalian belajar. Berkenaan apa? Punca segala fitnah dan segala kerosakan, apa punca dia? Hubbun dunia. Jadi semalam apa tindakan tuan-tuan buat? Dah? Plan macam mana aku nak kurangkan sikit suka sayang kepada dunia ni. Terima kasih Farhan. Jadi sama juga tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak upgrade life kita pada hari ni? Dah? Sekiranya tak ada ilmu yang ditambah. Sebab hanya dengan ilmu lah yang akan mendorong kita, membawa kita, mengawas kita dan memberi push factor pada diri kita untuk berubah. Terima kasih Mak Ngah. Betul kan? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita tambah lagi satu ilmu baru untuk kita perhati dan berjaga-jaga. Ada yang mengatakan kufranun ni'mati lu'mun wa sohbatul ahmaqi syu'mun. Saya ulang balik. Kufranun ni'mati lu'mun wa sohbatul ahmaqi syu'mun. Tulis dekat ruangan komen, tulis. Mengingkari nikmat adalah kehinaan. Hina tuan-tuan. Ingkar nikmat, kufur nikmat, satu benda yang hina, terlalu hina di sisi agama. Wa sohbatul ahmaqi, dan bersahabat dengan orang yang jahil, syu'mun, sesuatu yang membawa celaka. Allah minta maaf dah, bukan bahasa saya membaca kitab. Minta maaf dah kalau ayat tu agak pedih, bukan bahasa saya, kitab yang dibaca tanpa saya ubah walaupun satu huruf. Baik, maknanya apa? Kufranun ni'mati, kufur nikmat adalah satu perkara yang hina, sangat hina. Dan bersahabat, berkawan dengan orang jahil tuan-tuan, adalah satu yang membawa celaka sangat. Hari ni tuan-tuan, maaf dah saya sebut, jangan berasa hati, jangan dah. Hari ni pertembungan ilmu dengan akal, satu benda pertembungan yang begitu hebat. Betul ke betul? Hari ni orang tak nampak dah ilmu, orang nampak akal je. Alah, takkan tak boleh kawan. Dah? Sekurang-kurangnya aku kawan dengan dia, walaupun dia tak semayang, aku nak dakwah. Odoh. Masalah kalau kita betul-betul kuat dan kita membawaki dakwah itu, kebaikan untuk dia boleh ubah, bagus. Dah? Masalah kita ikut dia tuan-tuan, tahu dia tak semayang dan sebagainya. Takut kita yang ikut dia tak semayang, bukan dia ikut kita semayang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hari ni pertembungan antara ilmu dan akal menjadi-jadi. Bukti paling mudah, yang tuan-tuan aktif dalam dunia Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan hari ni kecelaan kepada ulama, kehinaan kepada ulama menjadi biasa. Perkara biasa dah. Sebab apa? Akal memerintah. Akal memerintah, betul? Akal. Alah. Contoh. Dah? Sebab tu berjaga-jaga tuan-tuan. Benda ni pada tuan-tuan biasa, tapi agama cukup melarang. Bersahabat dengan orang jahil, celaka. Qala al-musannifu, kita baca syarah. Orang yang tidak mensyukuri. Minta maaf dah, saya ni kalau baca kitab saya suka ubah perkataan. Ubah bukan ubah maksud, ubah untuk terus fokus kepada hati. Itu prinsip saya. Saya suka ubah orang kepada aku. Itu cara kita baca kitab. Aku
Supaya kita belajar tak kata orang lain. Kita belajar tak kata orang lain. Amidah macam mana upgrade diri dan mantap pada tiap-tiap hari? Tambah ilmu. Amidah, itu je cara dia, tambah ilmu. Setiap hari mesti ada satu ilmu yang kita masuk. Itu je cara dia. Dalil Al-Quran dah sebut. Allah Ta'ala angkat darajat bagi mereka yang berilmu. Kan? Jelas dalam Al-Quran dia angkat darajat. Maknanya nak angkat darajat ilmu. Nak upgrade diri ilmu. Nak upgrade ni ilmu. Tambah ilmu hari-hari. Masuk satapa rohani. Dah. InsyaAllah banyak nasihat yang kita akan dengar. Tuan-tuan, Alhamdulillah. Saya dah khatam kitab ni sekali. Dengan izin Allah, dengan tolongnya Allah. Tapi saya rasa tak cukup. Saya nak bantu lagi masyarakat. Saya ulang balik. Dah. 2 tahun kita berjaya khatam kitab ni, tuan-tuan. Kita baca every page. Supaya kita nak bantu masyarakat agar mereka boleh pertekadkan hidup mereka dengan nasihat. Ad-dinu nasihat. Baik. Qala al-musannifu, aku, minta maaf dah, akulah yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan petanda diriku hina. Aku ni dapat nikmat bernapas, nikmat boleh melihat, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh berkata-kata. Allahu Akbar. Ni aku ni yang tak bersyukur atas nikmat yang Tuhan beri, hina. Dah. Walaupun kita boleh bangga di sisi sahabat, kita boleh menonjolkan di khalayak ramai, di sisi Allah Ta'ala tak pandang. Saya lah. Demikian juga bersahabat dengan orang yang jahil dan zalim, yakni orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya meskipun dia mengetahui keburukannya. Maka sama juga dia bagi ibarat. Kita ni, aku ni termasuk golongan yang hina, yang cilaka bila mana apa? Berkawan dengan orang jahil, berkawan dengan orang yang zalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Betul. Baik sangka tu betul. Tetapi sejauh mana baik sangka kita kena dengan syarak. Yang tu penting. Sejauh mana baik sangka kita kena dengan syarak. Macam tuan-tuan lah setiap pagi like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Tuan-tuan baik sangka. Tuan-tuan nak mereka join. Baik sangka tu betul. Tapi adakah kita buat dakwah ni betul-betul hebat? Dan adakah kita update nama dia, tulis nama dia hari-hari? Sungguh istiqamah. Jangan tinggal. Sebab apa? Ya Allah, kau dah pilih aku. Boleh dengar nasihat pada setiap pagi. Dan macam mana aku boleh lupa orang yang aku sayang? Terima kasih Nur Hayati. Tengok tak jemu-jemu dia tag nama orang yang dia sayang. Jadi ini contoh yang paling jelas. Qala al-musannifu, berkaitan kufur dengan nikmat, Allah Subhanahu wa taala telah pun mengingatkan. Tuhan dah pesan bahawa aku yang ingkar ke atas nikmat Allah akan mendapat seksa yang pedih. Allahu Akbar. Ini dipanggil khabar takut. Khabar takut. Jaga. Kufur nikmat kan? Banyak Tuhan bagi nikmat tak bersyukur walaupun sikit. Sikit pun nikmat, sikit pun perubahan. Sebab tu bagi tuan-tuan yang biasa attend program Nak Baki Solat saya, apa yang saya tekan tuan-tuan, satu prinsip yang saya pegang, belajar satu ilmu, cuba buat walau sekali. Sebab pada saya, itu bukan prinsip saya, prinsip Imam Nawawi. Saya tolong bawa pada Imam Nawawi, dan prinsip tu saya pegang. Tuan-tuan buat satu perubahan, tuan-tuan buat satu tindakan, itu juga perubahan. Buat je satu tindakan. Hari ni dapat satu ilmu. Apa dia? Jangan berkawan dengan orang-orang yang jahil. Tengok telefon tak lagi. Mana yang jahil ni, delete nama dia. Contoh. Selagi mana tak ada manfaat pada dunia dan tak ada manfaat pada akhirat. Sebab apa? Kita nak jaga, nak kawal. Maknanya apa? Belajar. Dan buat walaupun sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan kita, kata Imam Nawawi, menjadi orang yang min ahlih, daripada ahlinya. Baik. Jadi berkenaan kufur kepada nikmat ni, yang ni dah jelas. Aku yang kufur ke atas nikmat, maka tunggulah siksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila aku bersyukur dengan nikmat, akan mendapat tambahan daripadanya. Yang ni hari tu kita dah bahas. Tuan-tuan, tak payah kata tuan-tuan bersyukur. Sebelum tuan-tuan nak bersyukur, Allah Ta'ala dah sediakan dah. Yang ni jelas daripada hadis Nabi SAW.
Sebelum tuan-tuan nak bersyukur, yang ni level lain. Cuma di sebuah nasihat saya nak gembirakan tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan nak bersyukur ni, Allah Ta'ala dah sediakan dah tambahan. Ni baik, hebatnya Allah Ta'ala. Mana dalil? Belungguk, banyak. Nanti sampai nasihat tu kita baca lagi sekali. Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Dan ingatlah, siapa dia? Wan, Santalia, siapa lagi, dan semua yang melihat sesi live pada pagi ini, Farhan Billion. Ingat, ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, walaupun satu peningkatan, ya Allah syukur, ya Allah hari ini dapat buat satu je perubahan, syukur. Dapat buat satu tindakan, syukur. Nescaya aku akan tambah lagi nikmatku kepada kamu. Allah, banyak Tuhan tambah. Dan demi sesungguhnya, sekiranya kamu kufur, ingkar kepada nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat ke-7. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu teguran yang jelas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga tentang kufur nikmat. Baik. Qala al-musannifu, berkaitan dengan orang yang jahil, ahmaq nama dia. Bukan nama orang tu, gelaran dia ahmaq, orang yang jahil. Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada satu hadis daripada Bashir bahawa Nabi SAW pernah berpesan, tulis hadis ni di ruang komen, isrihil ahmaq. Kata Nabi, hadis ni panjang, dia ambil potongan tu sahaja. Nabi berkata apa? Isrimil ahmaq. Tulis. Kata Nabi, jangan engkau bersahabat dengan orang yang jahil. Ni perintah. Perintah. Selagi mana syarat tidak memutuskan silaturahim. Dan kalau dia minta tolong, tak ada masalah. Cuma kita tak bersahabat ni, tak sungguh-sungguh berkawan dengan dia. Itu maknanya. Tak bersungguh-sungguh berkawan dengan dia. Yang ni, syarah dia, memutuskan hubungan dengan orang yang tidak memberikan manfaat. Nabi suruh putuskan hubungan, putus. Tapi ingat, maksud putus hubungan bukan putus silaturahim. Aku tak berkawan je dengan dia, tu saja. Dia telefon, boleh, tak ada masalah. Dia minta tolong, kita bantu. Dia nak ajak pergi surau, lagi aku suka. Tapi dengan orang jahil ni, Nabi sebut, asrimil ahmaq. Jangan isrimil ahmaq. Jangan berkawan langsung. Hari ni, tu saya kata tadi, pertemuan pada hari ni tuan-tuan, bila kita nak membawa kepada kebenaran, nak cerita benda betul, kadang-kadang disebabkan keta'azuban kita dan sebagainya, tak boleh terima kebenaran. Padahal Nabi sebut jangan berkawan dengan orang tak reti, jangan berkawan dengan orang yang jahil. Orang jahil ni orang yang tak pandai lah. Orang yang tak pandai. Contoh paling mudah, contoh. Orang yang nak mengajar. Orang yang nak mengajar. Contoh orang nak mengajar. Tuan-tuan, maaf, cuba jawab di ruangan komen. Adakah tuan-tuan boleh terima satu keadaan orang jadi mengaji tak habis nak mengajar? Simple je ibarat ni. Dia daftar dekat universiti, lepas tu belajar tak habis, kemudian nak jadi pensyarah. Boleh atau tidak? Ini ibarat yang paling mudah. Terima kasih Farhan. Tak boleh. Benda ni benda jelas. Sedangkan ilmu ni riwayah, dan ilmu ni benda yang disandarkan daripada guru kepada guru kepada guru kepada murid, guru kepada murid, guru kepada murid, dan rantainya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi maknanya banyak lagi guru-guru di luar yang perlu kita cari. Dan dalam keadaan kita kena fahami uslub ataupun kawaid dalam memahami masalah ilmu. Ni Nabi sebut. Habis tu ustaz nak kata dia jahil. Taklah kata dia jahil. Cuma dia ni tak sampailah kepada keadaan yang dia boleh mengajar. Untuk diri dia silakan, untuk orang lain tak boleh. Mana dalil? Nak dengar dalil tak? Ni dalil dalam hierarki
pembentukan manusia ni tuan-tuan, manusia ada dua. Level yang bawah tu lain. Martabat yang Allah Ta'ala, martabat yang Tuhan pilih menjadi martabat tertinggi ada dua. Apa dia? Pertama Nabi, kedua Rasul. Betul? Betul Farhan? Pertama Nabi, kedua Rasul. Apa Nabi? Nabi ni, dia dapat ilmu, ilham daripada Allah dan dia tidak boleh mengajar orang lain. Tu Nabi. Jumlah Nabi 124,000. Okey. Bawah Nabi ada Rasul. Rasul ni pula mendapat wahyu, ilmu daripada Allah Ta'ala dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Dan akhir sekali apa dia? Dia kena menyampaikan kepada orang lain. Itu dipanggil Rasul. Jelas? Maknanya, yang belajar direct dengan Allah pun tak boleh ajar manusia. Ni, jangan tertipu dengan orang yang jahil. Jangan tertipu. Allahu Akbar. Bila kita nak bawa kebenaran, ni kadang-kadang masalah orang tak faham. Sedangkan Nabi ni belajar dengan Allah. Betul ke betul? Cuba jawab di ruang komen. Martabat Nabi, level Nabi bukan biasa-biasa. Orang yang belajar darat dengan Allah, tapi dengan perantaraan Allah, Jibril ke alaihissalam dan sebagainya. Maka martabat Nabi, kalau kita belajar, dia tidak boleh mengajar orang lain. Untuk pakai diri dia sendiri. Kalau Rasul, dia dapat ilham, wahyu daripada Allah Ta'ala dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Kemudian, dia boleh mengajar orang lain. Dan wajib dia mengajar orang lain. Tarik kembali dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simple saja. Maknanya kalau Nabi ni tuan-tuan nak mengajar orang lain, boleh tak? Boleh saja. Kan dia belajar dengan Allah. Tapi tak cukup syarat. Nabi tak cukup syarat untuk mengajar. Sebab dia Nabi sahaja. Jelas ke jelas? Jaga-jaga tuan-tuan, jaga-jaga. Ihzari syarra. Jadi, maksudnya, dengar baik-baik. Tidak bersahabat dengan orang yang bertingkah laku buruk. Bagi mengelakkan keburukan wataknya, watakku. Kerana watak seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Itu sahaja. Jadi mudah-mudahan, bila mana kita menjaga diri kita, tidak bersahabat dengan orang yang jahil, tidak bersahabat dengan orang yang tingkah laku yang buruk, mudah-mudahan aku tak terikut-ikut itu sahaja. Mudah-mudahan aku tak terikut-ikut. Sebab tu jaga tuan-tuan akhir zaman ni. Saya berpesan ke atas diri saya sendiri. Dan juga kepada tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat saya dan sahabat-sahabat syurga saya. Mudah-mudahan kita bertemu kelak dan bersama terus di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syafaah Nabi SAW, dengan rahmat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita berjaga-jaga dalam kehidupan yang sementara ini. Pertama, jaga dengan nikmat yang Tuhan beri, selalu bersyukur walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kami di office ni tuan-tuan setiap pagi baca seal. Dan setiap pagi celebrate. Dan Alhamdulillah semalam ada orang daftar, syukur ya Allah. Alhamdulillah semalam tak ada orang daftar, syukur. Tak ada orang daftar, syukur. Dan berapa orang daftar program NBS, syukur. Berapa orang ni, syukur. Kerana apa tuan-tuan? Itulah apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Dan akhir sekali, yang paling penting tuan-tuan, cuba kawal hidup kita. Kurangkan berkawan dengan orang-orang yang jahil. Sebab apa? Orang jahil tu boleh merosakkan diri kita. Orang jahil tu boleh menjadikan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kejahilan dia. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa badai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan menjadi satu nasihat ke atas diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk kita terus berjaga-jaga. Pertama, di atas nikmat yang Tuhan beri. Yang kedua, di atas sahabat yang mendatangi pada dirinya kita, agar kita pilih sahabat. Pilih sahabat. Tuan-tuan, tak perlu kita risau dalam masalah nak pilih sahabat semata-mata nak cari redha Allah. Tak perlu risau. Yang penting ikhlaskan hati, cekalkan niat. Hidup aku ni apa yang aku nak capai. Melainkan kalau tuan-tuan cari dunia, cari dunia, tak kira lah dia jahil ke apa, asal boleh dapat. Itu cerita lain. Tapi yang paling penting, apakah matlamat kita nak capai. Sebab tu setiap pagi, saya bina satu situasi. Every day, every morning. Apa khabar batin anda?
Saya suka tuan-tuan jawab, Ustaz, batin saya sihat selagi mana Allah Ta'ala redha. Itu satu fokus yang begitu tepat yang saya nak bantu tuan-tuan untuk capai, agar aku nak redha Allah je. Tak kisahlah dia tak nak kawan dengan aku, orang jahil. Apa manfaat aku dapat dengan dia? Contoh, bukan kita sombong. Dan kalam tu akan keluar, orang kata kita sombong lah. Betang-betang dah belajar, aku tak kawan dah. Bukan kita sombong. Ini arahan daripada Nabi SAW untuk menjaga diri kita. Jaga diri kita. Habis tu Ustaz, kalau saya tak berkawan dengan dia, siapa nak dakwah dengan dia? Kaedah mudah. Kalau aku tak mampu dakwah dia, ya Allah, banyak lagi orang lain kau boleh hantar untuk dakwah dia. Jelas. Banyak lagi orang lain yang kau boleh hantar untuk dakwah dia. Yang dakwah bukan kita seorang. Jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama dapat manfaat. Kita renung sekejap, cari masa, hitung. Setiap hari dapat ilmu dalam hashtag Satapan Rohani, cari masa sekejap muhasabah. Kalau boleh, jangan tunggu sejuk. Dah sejuk baru nak muhasabah, tak jadi. Tengah-tengah panas ni, muhasabah. Ada ke tidak nikmat aku tak syukur pada pagi ni? Ada ke tidak sahabat-sahabat yang jahil yang aku masih lagi berkawan? Muhasabah sekejap saja. Kemudian, lakukan tindakan untuk cari kebenaran dan kebaikan. Okey? Jadi, ma'assalamah liqa. Kita bertemu esok. Tajuk esok, hakikat dunia dan kematian. Mana kita nak pergi ni? Nak stay back dekat dunia ke, atau kematian yang kita cari? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita bertemu esok pukul 9 pagi seperti biasa dalam hashtag Satapan Rohani. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurlida Farhan yang berada di Aji. Barakallahu fiik. Okey, sahabat-sahabat di Facebook, terima kasih atas like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Itulah dakwah yang sedikit, kita kata sedikit sangat, tak usah rasa besar, sikit sangat dakwah ni aku buat ya Allah untuk kasih sayang aku kepada mereka yang aku sayang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.